والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Marilah pada petang yang mulia ini, itulah petang bermulanya kita wanita merebut dan berlumba-lumba untuk mendapat maghfirah, yakni keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa, di atas maksiat, di atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan terhadap Khalik kita, terhadap pencipta kita. Begitu juga pada petang yang mulia ini, mari sama-sama kita melihat sedikit sebanyak mengenai orang-orang dahulu yang telah menempuh kebahagiaan, keredaan, pengorbanan mereka semata-mata kerana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan orang yang kuat berkorban jiwa dan raga mereka kerana Allah, iaitulah terdiri di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi adalah satu golongan yang mempunyai gabungan ciri-ciri kebaikan. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang diberkatakan oleh Rasulullah, kebaikan yang diberkatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu sendiri. Para sahabat yang memenuhi ciri-ciri tersebut, kita tidak tahu lagi berapa persen dalam kita. Para sahabat mereka telah berjaya mengikuti, memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah dan juga dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Golongan-golongan yang mendahului kita, yang terdiri di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah golongan-golongan yang hampir mereka itu kepada Allah, yang dekat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua sudut akhlaknya, sudut ibadahnya, sudut perjuangannya, sudut kehidupannya, semua mereka menghampirkan diri mereka semata-mata kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini di jannatin na'im, berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Asyik bagi daripada mereka ini berkorban sungguh-sungguh untuk Allah. Mereka telah mencapai suatu tahap yang amat sukar diikuti oleh masyarakat moden sekali. Masyarakat kita kalau hidup di akhir zaman ini lembek kepada Allah itu lebih lagi dalam bertuahlah kita jika benar-benar dapat mencapai sebahagian daripada sifat-sifat mereka yang mulia. Bahagian kita kena usaha juga, kena berusaha untuk nak jadikan diri kita ini seperti mana mereka, walaupun tak boleh 100%, 100%, tak apalah, 50% lah. Ni 10% lah. Waktu tak berusaha, tak berusaha jadi orang baik lah tu. Ini jadi masalah kita. Tak berusaha untuk nak jadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tak begitu saja kosong, gagal satu. Daripada pagi tadi sampai sekarang ada aktiviti gambar tu. Tu bulan Ramadan tu. Kalau duduk bulan Ramadan, laki-laki kita kena ada aktiviti, kena ada program, kena ada jadual, supaya orang bagi dudukan kita ini penuh dengan
display. Memang tengok panggil ketepatan masa kita. Macam kita sembahyang asar. Ini di antara satu latihan. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita supaya kita menepati dengan masa. Kalau kita kata masa ni penting, masa ni penting. Inilah di antara nak uji kita. Apabila Allah Ta'ala panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, datanglah kamu kepada sembahyang, datanglah kamu kepada menuju kejayaan. Allah Ta'ala panggil dah. Bukan manusia panggil, Allah Ta'ala panggil kita. Tetapi sebahagian kecil sahaja kita yang menyambut seruan Allah. Ramai tak tengok. Sebab dia tengok tak tengok. Pak ni. Kalau orang panggil, panas sangat gitu. Bila dia akan ulang. Coba kuatan dia. Berumpuk dia. Nama orang panggil, tak kira dia wasaki. Kalau jumpa orang hai madu itu madu. Tak pergi. Dan itu Tuhan malu. Dia hari mandi 5 kali. Dokar dah boleh nangis sekali. Amor orang itu. Lebih tengok kita besar. Sepatutnya 5 kali. 2 kali tak boleh. Ini langsung sebulan lagi kan. Bulan Ramadan lagi. Pasal jadi orang, jadi kakak. Sebahagian sifat-sifat ini tersendiri untuk mereka dan salah satu daripadanya iaitulah pengorbanan jiwa. Jiwa raga mereka dia serah kepada Allah Ta'ala. Kita jiwa raga kita serah pada diri kita, tak serah pada nafsu kita, tapi dia serah pada Allah Ta'ala. Memang sebagai syarat untuk kita nak menempah keredaan Allah hidup dalam bumi ini, menempah syurga Allah Ta'ala, kita kena serah jiwa kita kepada Allah, harta benda kita kepada Allah. Walaupun benda nafsu kita tak berani, walaupun nafsu kita lawan tentu cakap sedap nak ustaz tu dia dah buat kita makan yang lain dia tak buat macam kata kita tak apa dah Allah SWT usaha supaya dia dapat seperti mana Allah Ta'ala beritahu bahawa kalau kamu nak selamat daripada api neraka di hari akhirat kelak, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Untuk nak menyelamatkan kita daripada api neraka adalah yang penting si Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Dalam apabila mesti kamu ada 2 syarat. Yang pertamanya kamu mesti beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dan adalah kamu berkorban dengan jiwa raga kamu. Dan semuanya itu adalah terlebih baik bagi kamu jika kamu orang cerdik. Jika kamu orang mikir, itulah terbaik bagi kamu. Begitu juga para sahabat. Mereka ini berkorban sehingga pengorbanan mereka itu diabadikan oleh Allah Ta'ala. Cerita mereka di dalam Al-Quran. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Maksudnya mereka mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Muhajirin itu orang-orang yang datang daripada Mekah pergi ke Madinah. Maksudnya orang Madinah kan dia mengutamakan orang Mekah lebih daripada dia mengutamakan diri dia sendiri. Hebat. Kita memang kita utama diri kita dulu. Patut keluarga kita, patut orang kata dalam Madinah kita. Tapi mereka tak. Mereka tak boleh bulu, mereka tak boleh warna kulit, mereka tak boleh bangsa, tapi mereka memilih agama, mereka memilih iman, mereka memilih Islam untuk meletakkan perkara yang pertama dan utama dalam kehidupan mereka. Orang Muhajir diberi layanan yang begitu istimewa oleh orang Ansar.
diberi apa ni layanan yang istimewa oleh orang Fatimah. Diceritakan seorang sahabi maksudnya sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengadu kelaparan dan kesusahan yang dia alami. Tak banyak orang dulu hidup tak susah sehingga tak boleh makan, tak boleh nak hidup. Agaknya gitulah. Tanya orang di top sikit sebanyak bantuan daripada orang. Kebetulan pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai sesuatu untuk makanan. Tak ada makanan di rumah Rasulullah. Kalau kita bayar, kalau kita bangun rumah Rasulullah tak ada makanan. Kalau Rasulullah berlaku, Rasulullah tak berlaku. Rasulullah bersifat asyik, tak ada lah. Ada macam kita penuh bukti-bukti, tembok. Kau sotong ada, udang ada, daging ada, belanja. Rumah Rasulullah ada. Benda ini wakaf kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disanjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi para mereka. Itu kehidupan. Itu apa? Nabi Rasulullah. Itu Nabi Rasulullah. Role model kita, contoh yang paling terbaik dalam kehidupan kita Rasulullah. Tak ada benda satu rumah dia. Ikan kambing ada. So kepala kata diri. Kau ada. Kambing ada. Kita ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia cari kata orang kawan-kawan sahabatlah, cari sahabat-sahabat lain kata tak rumah dia tu kadang geng rumah dia memang ada dah. Kalau mari rumah dia pun boleh minum air kosong di air sejuk ni lah. Mana tak hilang soal lapor dia tu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi di sahabat-sahabat itu tak cari. Kemudian Rasulullah pun tanya, adakah sesiapa pada hari ini sanggup melayani tetamu kita ni, malam ni tetamu khusyuk kita ni akan minum pagi yang ni. Lalu bila dua itu maka sahabat ni menyahut sekali. Orang yang anak orang ni kata apa lah? Kita. Balik berhubung, balik awak baik. Lalu salah seorang daripada Ansar ni penduduk Madinah kata dia, ya Rasulullah saya sanggup, saya dimakan. Dia tak ada rumah dia ni, sangguplah duduk. Kemudian orang Ansar ni pun balik ke rumah dia, pulang ke rumah dia, waraja ila bait, dia balik ke rumah dia, wasa'ala zawjatahu wa yas'alu zawjatahu. Kemudian dia tanya isteri dia, ma indaka syai', ma indana syai', adakah di sisi kita lah ada makanan untuk kita nak layan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ni. Dia tanya isteri dia, dia tak tahu lagi ada ke tak. Dan isteri dia pun menjawab, indana walakin yakfi li ailatina. Ada kata orang dia ada, tapi makanan itu untuk anak-anak kita je lah, untuk makan-makan ni. Esok memang ada kawan kita untuk makan ni, untuk makan nasi malam ni, untuk makan tanda malam ni, anak kita je. Nak cerita juga pada kita, pada sahabat tu kau ada benda juga. Bukan banyak sangat, bukan lebih sangat. Hidup sepaduh hidup je lah. Kain pagi, makan pagi, kain besar kan, makan besar, ibaratnya gitu lah. Ada juga kalau cari pakistan tu kita hidup lain pula. Sahabat kata, lalu suami kata tak apalah kalau gitu, inilah wala layan budak-budak ni supaya dia tertidur macam malam ni, macam pertama ni dia tidur, dia akan malam ni tak apa, kita akan Allah dah malam ni tak akan sekali buat apa. Kata sahabat,
kata untuk laki dia, suami dia tadi kepada isteri dia orang molek juga, soleh juga, solehah juga, soleh juga. Dan kalau aku ni sebelum kata kita tak apa. Abang dia lah kalau abang dia tak apa. Kita buat aku yang abang dulu. Gitu. Buat soleh. Kalau kita orang kita, dah anak ini kita, anak kita nak kata apa? Orang ni bukan. Jadi bodoh soleh. Kita pun dulu pada orang ini. Kalau ini lelaki jauh ke tiga, kata tu wanita kita unik anak itu boleh tidur tadi lah anak dia pun masuk dia pun kemudian sebelum apa ni dia hantar makanan tu kepada tetamu dia itu dia pakat lo suami sini pakat lah masa naik hantar tu buat apa ni kadang habis pada pelita orang tu pelita tak pakai lapu gini ni pelita supaya dia sangka pelita kita tu rosak maknanya dia kita makan belah-belah kata sebab apa? Sebab makanan ni kalau kita makan juga tak cukup tamu tak cukup kita makan dia makan solat bakatnya gitu lah. Kemudian siap makanan yang makanan pertama itu lagi di mulut dibuka makanan dia pun buat pada mereka gelap jadi gelap kemudian tamu tu makan ni lapar lah kalau kita lapar mana lah ada buah dah jadi tu lagi Gua nak kalau makan tu makan, gua nak makan. Punya juga, punya macam lembu punya. Tak ada ukur pun punya juga. Dia makan. Elok kita kepada kita bahawa sehingga tetamu tadi dok sudah tuan rumah juga dok makan bersama-sama dengan dia. Rancangan ini, amalan ini telah berjalan dengan lancar dan seluruh keluarga ini termasuk anak-anak ini terpaksa berlapor semata-mata membolehkan si tetamu tadi makan sampai waktu yang berikutan dari peristiwa ini Allah Ta'ala berwayat hebat Rasulullah dulu hebat sahabat Nabi SAW dulu Allah Ta'ala berwayat dengan sebab perbuatan dia dengan sebab amalannya Allah Ta'ala menyatakan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mereka mengutamakan orang-orang lain daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka di dalam kesusahan. Nak beritahu kepada kita sifat para sahabat yang memenuhi ciri-ciri syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala janji mereka ini syurga di atas bumi langit. Sebab apa? Sebab mereka benar-benar bagi mengorbankan jiwa raga mereka semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala.